Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. La hadratin Nabil Mustafa Taha Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ulama'i wa salihin khususan ila ruhi jadina Syambil Malik bin Abdullah wa waliduna al-malik fakir ilallah wa rasulihim wa qama'ihim wa min tasibu ilaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wassalam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala keagungan dan kebesaran Allah. Dialah Tuhan yang wajib al-wujud, Al-Khaliqul Alam. Dan dia juga Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan, dengan sifat-sifat kamalannya. Dan dia Allah yang maha mulia dengan segala kemuliaan asma-asma'nya. Maka dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim, kita diciptakan oleh Allah di atas sifat pemurahnya. Maka juga saat ini kita diizin oleh Allah dengan kudrah dan iradahnya yang menghadirkan kita pada malam ini untuk dapat sama-sama kita beribadah dan menyambung lagi pengajian kita pada kitab Kunci Perbendaharaan Ma'rifah ini. Suatu kitab yang membicarakan tentang perjalanan rohani ataupun maqamat rohani bagi seorang salik untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung lagi malam ini pada matan yang ke-93, surat ke-48. Selawat salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa cahaya hidayah, petunjuk serta rahmat bagi sekalian alam. Dengan baginda lah kita dapat memiliki cahaya iman dan bermakrifah kepada Allah. Dan dengan baginda lah kita dapat mengabdi diri dengan Allah dengan jalan syariah dan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda. Maka untuk beralih dengan keredaan Allah Ta'ala, hendaklah mencintai baginda dengan sepenuhnya. Kerana jalan mencintai baginda itulah satu jalan untuk mencapai kita beralih dengan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah, mana aku mencintai Allah. Semoga Allah Ta'ala mencintai kita dengan jalan kita mencintai Allah Subhanahu, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita mulakan dulu dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena pada selawat itu adanya rahmat yang berupa dengan pengampunan. Dengan selawat itu juga berupa rahmat diberikan Allah dengan kelapangan dan diberikan oleh Allah dengan rezeki, ilmu dan kefahaman. Dengan selawat itu juga diberikan oleh Allah
akan kehampiran kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita selawat Nuril Anwar. Semoga Allah mencahayakan hati kita dengan nur yang Allah limpahkan kepada Nur Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, pertalikan rohani kami dengan rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif asy-syaikh Waliduna al-Malik fakir ila Allah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh pada matan yang ke-93, martabat mereka yang banyak meratap memohon diampuni dosanya adalah martabat kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah dosa yang dilakukan jika ia membawa merasa hina diri dan banyak menangis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka takutilah akan ilmu, ibadah dan amal-amal kemuliaan yang membawa merasa mulia diri dan tidak lagi menangis bersimpuh dengannya. Sesungguhnya ibadah dan amal tersebut telah membawa diri jauh dari wajahnya. Apa jua ilmu dan amal kebaikan yang membawa kepada kemegahan diri adalah petanda ilmu dan amal tersebut membawa kebinasaan padanya. Jalannya sudah berada dalam lorongan iblis yang penuh ketakburan. Baik muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah dengan kita memperbanyakkan ingatan
kepada Allah. Kerana sifat-sifat orang yang bersyukur kepada Allah ini disebut oleh Allah dengan perintah supaya banyak ingat kepadanya. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, nescaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu, janganlah kamu engkar ataupun kufur. Kita menyambung bicara pada matan yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak memantulkan ataupun dipanggil Allah nak menceritakan keagungan dan kesempurnaan Dia, yang Dia yakni Allah memiliki antara asma-Nya Al-Ghafur, Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, lagi Maha Mengasihani. Jadi nama ini adalah nama Allah yang termulia. Di antara nama-nama Allah yang mulia, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Sebab itu para orang salihin, para awliya menyusun antara zikir-zikir asma Allah, meletakkan, menggabung nama Allah dengan Al-Ghaffar dengan Ar-Rahman, Al-Ghaffar dengan Ar-Rahim, menisbahkan nama-nama ini kepada kemuliaan Allah. Antaranya hikmah daripada pelajaran kita mengenal Allah dan mengenal diri, apabila Allah Ta'ala menguji seorang hamba ni dengan dosa, maka pada dosa tu dia nak menzahirkan diri dia, dia nak cerita diri dia. Itu kata masyaikh kami, apa yang Allah Ta'ala takdirkan atas kamu ni berlaku, sama ada baik dan buruk, sama ada kamu boleh suka ataupun duka, dua-dua tu nak cerita Allah Ta'ala belaka. Tak ada nak cerita benda yang terasing daripada Allah. Maksud benda tu tak kait dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Kita carilah atas muka bumi kita hidup ni, tak ada benda yang tak berpisah dengan Allah, yang tidak ada kaitan, yang berpisah dengan Allah. Maksud berpisah di sini yang tidak di dalam ta'aluk kekuasaan Allah Ta'ala, semua dalam ta'aluk dia. Kita mengajar ilmu tauhid peringkat ilmu kalam. Setelah kita mengaji berkaitan dengan sifat nafsiyah salbiyah, di situ kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala ini mukhalafah. Allah tak serupa dengan makhluk, Allah tak menyamai dengan sesuatu pun, maka tidaklah menyatu Allah dengan makhluk. Ini pegangan kita. Mana tidak menjadi ittihad, menyatu makhluk dengan Tuhan. Sampai ke peringkat mana kita belajar ilmu tauhid, hatta perbicaraan hakikat dan makrifat pun, Allah dan makhluk tak bersatu. Allah tak akan jadi makhluk, makhluk tak akan jadi Allah. Tapi apabila kita memahami tentang kesempurnaan sifatul ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu sifat ma'ani, sifat yang qaim bizatillah, sifat yang memang sifat yang berdiri pada zatnya, tetapi sifat ini melazimi dengan hukum maknawiyahnya, maka dipanggil sifat ini kaunuhu, keadaannya yang sentiasa memperlakukan terhadap makhluk dia, berlaku ke atas makhluk dia sebagai suatu kenyataan. Sifat ini ada tanda, ada bekas, ada kenyataan bahawa Allah bersifat dengan sifat yang sempurna. Itu Allah mengadakan dan meniadakan, fi'lin mumkinin atau tarkuhu, dia nak mengada dan meniadakan. Maka segala benda yang atas kita sekarang ni, zat diri kita ni Allah yang mengada, fi'il kita, sifat kita pun Allah yang mengada, baik buruk atas kita pun Allah yang mengadakan. Dan itu pandangan hakikat dari sudut Allah Maha Kuasa yang mengadakan sesuatu. Namun Allah Maha sempurna dan bijaksana dalam penciptaan makhluknya bernama insan ini. Allah berikan kita, dia panggil pilihan, usaha dan ikhtiar. Dia usaha ikhtiar ni hak Tuhan beri kita. Kerana itu suatu perkara akan dinisbah balik pada kita.
Dosa akan dinisbah balik pada kita. Pahala juga akan dipulang faedahnya balik pada kita. Allah tak ambil faedah pada kebaikan dan amal soleh kita. Dan segala dosa, kekurangan kita atau maksiat itu tak memberi mudarat atas Allah Ta'ala. Ni kita kena faham. Maka yang dikata tak berpisah dengan Allah kerana sifat Allah ni nyata. Dia panggil nyata pada diri kita dan alam. Segala gerak diam kita, segala perlakuan kita, segala fungsi panca indera kita, semuanya dengan kudrah iradah dia. Allah mempersifat. Tapi sifat kita tak menyatu dengan sifat Tuhan. Sifat kudrat kita, kitalah. Jangan kata sifat kudrat Tuhan pula. Tapi sifat kudrat kita tak bergerak dengan sendiri tanpa izin dari kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Maka kesedaran merasai dia bergerak dengan Allah, kesedaran hati yang merasai dia melihat dengan sifat penglihatan yang Allah perlihatkan kepada dia. Maksudnya sifat kudrat iradah Allah. Allah nak dan Allah kuasa nak beri kita tak nampak, dan Allah nak, Allah kuasa nak beri kita buta. Ini kesedaran yang nak kena ada dalam diri seorang ahlu tauhid yang mencapai tauhid yang sebenar. Maka dalam hal berkaitan dengan pembicaraan dosa ini, seorang hamba tak terlepas daripada melakukan dosa, kesalahan, maksiat. Sebaik mana pun kita saat ini, dengan apa pun kemuliaan yang Allah angkat kita saat ini, maka kita tak terlepas dari dosa dan maksiat yang hakikatnya Allah jugalah yang maha mengetahui, dan Allah lah yang sebaik-baik penutup hijab. Allah menutup keaiban kita, sesama kita. Allah tak buka aib sama kita saat ini. Kalau Allah buka aib kita sama kita, nescaya barulah kita sedar. Nescaya kita malu, nescaya kita tak tahu nak lari ke manalah. Maka Allah lah sebaik-baik penutup dan sebaik-baik menghijab, yang menutup keaiban kita. Maka apabila berlaku satu dosa kepada hamba, kata Syekh, dia nak pantulkan, dia nak ceritakan, dia nak beritahu bahawa mu hai manusia, mu hai hamba aku, mu ni tak suci. Tu dia nak khabar. Mu tak suci, mu penuh hina kerana kejadianmu yang ku cipta daripada suatu kejadian nutfah, suatu titisan mani, dan kamu dijadi dari segumpal tanah. Dari jasad ini berlakunya kamu menjadi satu jasad manusia, dan kamu bukannya suci. Maksudnya kamu tak layak memakai pakaian kesucian diri atas diri kamu. Tak layak kita nak pakai rasa diri kita suci, diri kita mulia, sesuci dengan title kita sekali pun tak layak kita. Tuhan tegur kita situ apabila berlaku satu dosa, kelalaian, maksiat atau kesalahan. Apabila seorang ini ada kesedaran nur ataupun kesedaran qalbi yang serta dengan nur sahaja. Namun bagi mereka yang tak memiliki nur qalbi, cahaya hati yang tak mencapai kesedaran, dia tak akan nampak bahawa Tuhan menciptakan dosa ini sebab Tuhan nak menceritakan bahawa dia yang bernama Al-Ghafur, dia bernama dengan Al-Afu, dia yang sentiasa bernama dengan At-Tawwab. Dia nak cerita kepada hamba tadi, tapi hamba tadi tak erti, tak faham cerita. Supaya kita cakap dengan anak kita hak tak faham bahasa kita lah. Kadang-kadang kita khabar suatu perkara, kita tanya dia faham ke tak? Faham, dia angguk, tapi sebenarnya dia tak faham. Kita suruh benda lain, dia buat benda lain. Itu tandanya dia tak faham. Dia dengar. Begitulah kita hati yang lalai ni. Kita tahu Allah tu Al-Ghafur, Allah tu Al-Afu, Allah ni At-Tawwab, Allah yang maha pengampun, Allah maha pemaaf, dan Allah juga maha penerima taubat dan suka untuk menerima taubat. Sebab itu dalam bulan Ramadan antara doa yang disunahkan yang sentiasa
dituntut untuk kita baca ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang Maha memaafkan, dan Engkau cinta untuk memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan Kau cinta untuk memaafkan kami. Mu suka untuk maafkan kami ya Allah. Maka mintalah kata ulama kita dalam menyusun doa ni, mengambil dari sunnah Rasul, maka mintalah kepada Allah supaya Allah maafkan kita. Kerana kata ulama, ketinggian dan perbezaan di antara al-ghafur dengan afu itu setengahnya khilaf membahaskan al-afu itu lebih tinggi. Maksudnya apa? Allah mengampun, terkadang Allah juga mengadili di atas perkara dosa tadi. Mungkin Allah Ta'ala ampun kita, dia tutup aib kita atas dunia, tapi dia nak mengadili juga atas yang di akhirat nanti, itu hak dia. Tapi kata ulama, kalau Allah memberikan kita al-afu, Allah maaf kita, maaf kosong-kosong, tak ada seolah-olahnya kita atas dunia ni tak pernah buat salah, tak pernah berlaku maksiat dan sebagainya. Dan kata muallif, dia nak menzahirkan bahawa dia ni bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia bersifat dengan Al-Ghafur. Maka sebab itulah dia menciptakan dosa. Dosa ni Allah Ta'ala yang cipta hakikat. Cuma jangan kita kata pula bila kita jatuh dalam dosa dan maksiat, bukan aku yang maksiat, Allah maksiat. Itu wayah putus dah lah jadi. Syok dah. Maknanya i'tiqad dan pegangan yang batil gitu. Sungguhnya Allah tidak menzalimi hamba dia. Allah segala kebaikan, segala kejahatan hamba tidak dinisbah kepada Allah yang melakukan. Tetap balik kepada makhluk itu juga yang melakukan. Walaupun di sana ada firman Allah yang menyebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dia Allah yang menciptakan kamu dan segala amal perbuatan kamu. Amal perbuatan kita ni termasuk baik buruk. Tapi zahir tidak boleh dan salah sekali kita menisbah pada Allah yang melakukan maksiat. Sebab tu kalau ada perkataan yang baik datang daripada Allah, yang buruk ada kelemahan diri saya sendiri. Ada juga yang sebut yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu adalah komunikasi dengan izin Allah Ta'ala juga. Dua-dua betul belaka. Ada orang tanya dengan ustaz, mana pula bila kita ngajar bab tauhid, bab kun iradah, bab takdir ni. Dia kata, bukan ada ustaz kata begitu. Hak baik dari Allah, buruk dia sendiri. Takkan nama syirik dah, qadariyah dah begitu. Dia kata, disandar atas diri dia yang kuasa untuk melakukan maksiat. Dak tu di atas betul belaka, cakap di atas jalan adat dan jalan syariat, memang jahat kena sandar kita. Jahat tak boleh sandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai tak boleh sandar pada Allah Ta'ala. Lalai kena sandar atas diri kita. Maka tadi Syekh sebut Allah nak zahirkan diri dia, nak cerita diri dia, dan kamu tidak suci, dan kamu kena tahu bahawa hanya Allah yang boleh menyucikan kamu. Allah yang boleh menyucikan kita hakikatnya. Kamu mesti mengambil jalan usaha dan ikhtiar, maka antaranya ialah kamu mesti bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pernah kata guru kami, sebenarnya orang yang Allah Ta'ala zahirkan dia ni dengan dosa-dosa, sebenarnya kadang dia terlebih mulia di sisi Allah berbanding orang yang dia rasa dia tak pernah buat dosa apa. Dia tak pernah buat dosa apa, ataupun tak pernah berlaku dosa yang besar, dosa yang berat pada diri dia. Maka kadang-kadang dia jauh dengan Allah Ta'ala. Beza nak faham, dia kata. Macam mana orang yang berdosa ni dekat dengan Allah, orang yang tak berdosa ni jauh dengan Allah. Sebab orang yang berdosa ini, apabila Allah bukakan kepada dia nur tadi pada jiwa dia, kesedaran, maka keberhajatan dia dengan Allah tu begitu tinggi, dan kesedaran dia tu bahawa dia hina, dia sehina-hinanya, dan dia berhajat pada pengampunan Allah, ketika itu dia dekat. Dan kedekatan kehampirannya bukan kedekatan biasa, hingga disifat sebagai kehampiran kekasih dengan kekasihnya. Kerana itu Allah menyebut innallaha yuhibbut tawabin
wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta dan kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta dan Allah kasih kepada mereka yang menyucikan diri dia. Martabat ini. Maka bila sebut kekasih, kasih ni aulia illah. Aulia illah. Sebab tu kata guru kami nak jadi wali Allah di akhir zaman ni tak mudah. Tak payah. Banyak menangis dengan Allah, banyak taubat dengan Allah, banyak menangis. Banyak menangis dengan Allah. Jadi nak menangis dengan Allah ni payah ni. Menangis dengan anak-anak mudah je. Ibu-ibu lah. Nak menangis dengan makhluk mudah tak kita. Nak menangis dengan Allah Ta'ala, ya Allah payahnya. Seperti tak gugur air mata kita. Payah. Paksa. Itu kata ulama tu, saat kamu bermunajah, kamu solat taubah dengan Allah, kamu buat-buat menangislah. Buat-buat menangislah. Siapa suruh buat-buat sehingga ada keharusan berlakon menangis dengan Tuhan. Boleh berlakon menangis Tuhan. Tapi pelakon memang bejo. Kalau sing bak air mata, dia menangis macam ria. Kau anda dia lah cara mana dia paksa. Air bawang dulu ke apa ke. Bak air mata. Ibu rakok kita ayah abang ni dia kenal pelakon-pelakon air mata zaman-zaman dia. 80-an. Mudahnya nak nangis dengan makhluk, nak nangis dengan Allah Ta'ala. Ya Allah. Kerah hati kita, kerah. Kerah sangat hati kita. Sebab tu kita minta dengan Allah, Ya Latif, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif. Ya Allah, lembut hati kami, lembut hati kami. Lembut supaya di saat mana, dalam keadaan mana, tetap hati kita memandang kelembutan dia. Kita tak bersalah sangka dengan Allah Ta'ala. Lalu kata Syekh, martabat mereka yang banyak meratap, banyak memohon diampuni dosanya adalah martabat kekasih Allah. Maka syukurilah dosa. Jadi bersyukur pula dengan dosa. Ni payah nak faham bahasa kekasih Allah. Syukurlah jatuh maksiat tadi. Kalau terdengar perkataan begitu, Allah pun nak demo ni. Dia kata, syukur pula dia jatuh dosa tadi. Itu suatu bukan ungkapan, tetapi suatu perasaan apabila dia telah benar-benar berpaut dengan rahmat Tuhan. Dia mula rasa kasih sayang Tuhan. Dengan dosa ini menyedarkan dia. Dengan dosa ini mendekatkan dia dengan Allah. Dengan dosa ini menghampirkan dia dengan Allah. Kita berkata, dalam pengalaman hidup kita, cuba kita tengok ke belakang. Ada perkara-perkara yang musibah ataupun perkara-perkara yang sifat dia tangisan, air mata. Bila kita tengok balik hari ni, kita kata, oh hikmahnya berlaku itu hari. Hikmahnya kena begini, hikmahnya kena begini. Kalau dok sebab hari tu begitu-begitu, aku tak jadi gini hari ni, tak boleh begini lagi, tak boleh. Kita mula nampak hikmah, kebaikan Allah. Kerana dari sisi Allah semuanya kebaikan. Tak ada satu pun yang bersifat dengan kezaliman dan keburukan sengaja Allah nak tentu pada hamba dia. Allah tak zalim pada hamba. Allah semua yang baik berlaku. Walaupun zahir itu suatu perkara keburukan. Ini ada akhlak seorang hamba dengan Khalik. Maka dia kata, syukurlah, terima kasihlah ya Allah. Menguji aku dengan dosa ni. Aku terpaksa lalu dulu dengan maksiat ni. Aku terpaksa lalu dulu kelalaian ni. Kerana apa? Kerana dengan sebab ni aku jadi hina denganmu ya Allah. Aku jadi berhajat semua denganmu. Dan aku mudah menangis denganmu ya Allah. Ni. Kalau orang payah nak menangis, tengah kata guru kami, antara satu sifat dia, ciri dia, orang yang payah nak menangis, hati dia keras dengan Allah. Dan antaranya dia rasa dia tak banyak dosa dengan Allah. Dia tak koreksi diri dia, dia tak banyak mengimbau diri dia ni yang penuh dosa. Masa dia jatuh maksiat tu, dia jatuh kelalaian tu, dia mohon ampun dengan Allah. Allah nangis sungguh. 3 malam, 7 malam, 40 malam nangis. Jangan kalau nangis 40 malam ni wali dah. Nangis 40 malam dia nangis. InsyaAllah wali awliyaillah. Kita 3 malam masuk malam keempat
tidur tak ingat. Tak ingat dah nak nangis. Boleh 3 malam tu syukur dah. Boleh 3 malam. Boleh semalaman, malam tadi buat qiyamul lail, schedule kita nangis malam tu, munajat doa begini-begini, kena Tok Imam bawa malam pula, suara sedap macam Mekah sorry. Teringat Madinah, teringat Mekah, nangis kita. Bukan nangis sedoa saya ngaji tu masa dia baca Quran tu nangis dah kita. Malam esok dah dah. Malam tu je qiyamul lail. Syukurlah, syukur. Boleh rasa lembut hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mengenang dosa. Jadi sifat orang yang payah nak menangis dengan Allah, hati dia keras dan dia kurang mengenang dosa dia, dan di situ ada tandanya terhidup ataupun ada titik-titik merasa kemuliaan diri. Rasa kita mulia dengan Allah pakai yang hamba hina. Tu kata. Tanda kamu kenal Allah, kamu kenal diri kamu kenal Allah yang memiliki segala kemuliaan, kamu kenal dan kamu sedar diri kamu hina sehina-hinanya setiap masa, dan berhajat kepada Allah yang menyucikan kamu dari kemuliaan ini. Maka takutilah akan ilmu ibadat dan amal-amal kemuliaan yang membawamu rasa apa? Rasa memulia dan tidak menangis bersimpuh dengannya. Sesungguhnya ibadat dan amal tersebut telah membawa dirimu jauh dari wajahnya. Wajah apa sini? Wajah Asma Ar-Rafur Al-Ghafur Ar-Rahim. Wajah Asma Al-Afur. Wajah Asma At-Tawwab. Jadi kalau kita perkara yang kita kata nak takut dengan perkara tadi, tentu zahir kita rasa takut kepada dosa dan maksiat. Takutlah kita pada dosa dan maksiat. Kerana azab Allah itu pedih. Kerana azab Allah itu besar, ancaman Allah itu amat besar pada maksiat. Tetapi di dalam jalalnya dipanggil, wajah jalalnya, di situ ada jamalnya. Jadi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kubra, sifatul kubra ataupun sifat yang besar ni ada 4. Sifat jalal, jamal, kamal, azim. Sifat. Maka daripada sifat jalal, jamal, kamal, azim ini, maka terperinci secara tafsirinya keluar sifat-sifat yang kita belajar dalam sifat 20 tu. Sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Yang asalnya induk dia 4 sifat. Jalal, jamal, kamal, azim. Maka kata para awliyaillah, para masyayikh kami disebut, dalam hidup ni kamu hanya pandang dalam 4 wajah ni saja. Kamu pandang 4 cerita ni saja. Cerita apa? Cerita jalalnya. Bila berlaku satu musibah, ni cerita Allah nak cerita dia jalal. Dia maha perkasa. Dia maha besar. Dia maha gagah. Dia boleh buat apa saja. Dia maha hebat. Itu semua sifat jalal. Dan dia maha keras. Dia juga yang maha takabur, ya mutakabir. Itu sifat jalal dia. Dia nak cerita tu je. Dan lagi dia nak cerita jamal. Bila suatu benda yang kita boleh itu seronok, gembira, apa semua, Allah nak cerita jamal dia. Allah yang maha mengindahkan, Allah yang memberi kegembiraan, Allah segala. Dan dia nak menceritakan sifat kamalatnya. Kamal, dia yang maha sempurna. Sebab tu di dalam jalal ada jamal, di dalam jalal ada jamal, di dalam jamal ada jalal. Sebab tu arif billah, dia sentiasa dalam keadaan khauf dan raja' dengan Allah. Dia takut pun. Boleh buat ibadat pun takut pun. Kita rasa boleh buat ibadat gini, tak ada mari rasa takut dah dengan Tuhan. Tengok orang yang jatuh maksiat tadi, patut dia takut dengan Tuhan tu, dia duk buat maksiat ni. Kita duk kata faham akal kita. Tak. Arif billah, orang-orang Allah, kekasih Allah, dalam amal ibadat gini pun dia takut dengan Allah. Dia takut bahawa amal ni akan menjadikan dia rasa mulia diri dia. Dia takut bahawa ibadat yang banyak ni merasa dia dah suci dah. Dia dah jadi lupa dah dosa-dosa dia dulu. Dia dah lupa dah bahawa dia dulu Allah pernah gelincirkan dia. Allah pernah jatuhkan dia ke jurang-jurang dosa itu. Hari ni bila dia sudah dipakai dengan zahir yang sebegini, dengan kemuliaan yang begini, dia rasa dia orang baik lah. Dia orang baik. Hal ni yang ditakut oleh
kekasih-kekasih Allah. Maka ini patut ada pada kita. Maka dia kata Syekh lagi, apa jua ilmu dan amal kebaikan yang membawa kepada kemegahan diri, itu tanda ilmu dan amal tu binasa. Sebab tu kita minta kepada Allah, al-ilmu yantafa'u bih. Kita minta ilmu yang beri manfaat gitu. Allah berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang manfaat, amal soleh yang kau terima ya Allah. Kita tak ambuh ilmu dan amal yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi daripada keadaan itulah yang akan menumbuhkan sifat-sifat ketakburan, sifat-sifat iblis. Kerana sememangnya iblis tidak pernah duduk diam dan tidak pernah rehat untuk terus menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata lagi muallif, maka untunglah mereka yang terjerumus dalam dosa kelalaian. Untung pula, jangan ambil orang mudah pula kata ni. Untunglah mereka yang terjerumus dalam kelalaian, namun sentiasa bertaubat dan sentiasa menangis mahu menyucikan dirinya, tetaplah berada pada wilayah tersebut, kerana wilayah tersebut adalah wilayah aulia. Maka mudahnya nak jadi aulia zaman ni, kata Syekh kami, banyak bertaubat. Kadang-kala diri sentiasa menangis dengan dosa yang sentiasa berulang kali dilakukan, sehingga merasai terlalu hina kerana tak mampu untuk menghilangkannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala boleh menghilangkan kemahuan jiwa untuk melakukan dosa dengan mudah. Namun kadang-kala Allah SWT mahu menetapkan hamba-Nya di situ agar terus berada dalam ribaan memohon keampunannya. Kadang memang saja orang Allah letak dia di situ, Allah nak suruh dia duduk pada martabat hamba yang menangis sama dengan Allah Taala. Wah ya Allah, cuba usaha nak tinggal kelalaian ni, nak tinggal kepada dosa ini bertahun dah. Itu memang Allah letak dia nak suruh dia menangis sama dengan Allah Taala. Namun fahamilah duhai pencinta Allah Subhanahu wa taala, jika benar orang itu dicintai Allah, maka tiadalah Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan ia terjerumus berkekalan dalam dosa-dosa dan yang besar dan fasik yang nyata, tetapi ialah dosa-dosa berbentuk kelalaian jiwa dan hal-hal yang kecil sahaja. Tu kita faham ni. Allah bukan saja, Allah tak akan zalim seorang tu letak dia dalam maksiat yang berkekalan. Kerana seorang yang Allah Taala kasih, Allah Taala akan tarik dia. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah menjadi pembimbing, Allah yang menjadi pemimpin kepada orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka daripada zulumat kepada cahaya. Itu sudah menjadi suatu perkara yang Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan, kesempurnaan diri dia untuk dia kurniakan kepada hamba-hamba dia. Maka marilah untuk akhir ini kita sama-sama dulu kita memahami apa yang kita bicara malam ni, nasihat peringatan untuk diri saya sendiri yang terlebih utamanya. Moga ada manfaat kepada seluruh para jemaah, ayah ibu abang yang ada pada malam ni, bahawa diri kita ni walaupun dalam keadaan kita berjubah serban, berpiah, kita beramal ibadat, kita sebenarnya tak mulia di sisi Allah Ta'ala. Kita sama kita je orang tengok mulia. Dan mulia tu, kemuliaan tu sebenarnya kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kerana Allah tutup aib sesama kita. Jadi janganlah kita menghina sesama kita pula. Kerana kerja menghina ni bukan itu kita. Perasaan hina itu dengan Allah, dan bukanlah untuk kita menghinakan sesama kita yang jatuh dalam dosa dan maksiat. Dan bukanlah juga kita yang memutuskan harapan seorang untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Justru dengan peluang dan ruang yang ada, mari saya nak menutup dengan satu munajat istighfar. Kerana malam ni kita masuk bab ni, kita cakap-cakap tertakutkan. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Wahai orang-orang beriman, ni pesan pesan kalimah seorang guru saya, arwah guru saya. Dia kata kalau tiap kali dia dengar kita kuliah ke apa kan, dia sebut sama. Dia baca ayat ni kita, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada kemurkaan Allah. Kerana apa yang kamu kata tu kamu tak buat. Demi tak berlindung dengan Allah. Dia untuk nak lepas dulu diri kita daripada kita bercakap, untuk menajak, minta ampun, nak menangis dengan Allah. Kita beristighfar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita pengampunannya dan juga mengangkat darjat kita, insya-Allah. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa yahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa yahab li rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Afu, ya Allah ya Afu, ya Allah ya Afu ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, di saat ini kami menadah kedua tangan kami kepadamu ya Allah. Tangan yang kami pandang ini adalah amanah-Mu ya Allah. Tangan yang kami tadah ini adalah darimu ya Allah. Dan tangan ini adalah kenyataan segala sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ya Allah. Namun dari tangan inilah juga ya Allah berlakunya dosa dan maksiat kami terhadap-Mu ya Allah. Dan tangan inilah juga ya Allah yang mengingkari akan segala suruhan-Mu. Tangan inilah juga ya Allah terkadang ya Allah sengaja mengingkari kepada tuntutan agama-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha kasihan belas, wahai Tuhan yang maha melihat, wahai Tuhan yang maha tahu kelemahan dan kedaifan kami, sungguh sukar bagi kami untuk meninggalkan kelalaian hati kami kepadamu. Dan sungguh sukar untuk kami ya Allah untuk melakukan ketaatan yang sebenar-benarnya kepadamu. Maka kami mohon rahmat-Mu pada saat ini ya Allah, dengan berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah guru-guru kami dan para aulia-aulia-Mu yang benar ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah majlis ilmu kami ini asbab Engkau mengurniakan keampunan-Mu kepada kami. Jadikanlah majlis ilmu kami ini asbab Engkau memandang kami dengan kasihan belas ya Allah. Jadikanlah dengan majlis ilmu ini asbab ya Allah Engkau merahmati kami. Ya Allah, ya Allah, banyaknya dosa-dosa besar kami, banyaknya dosa-dosa kecil kami, banyaknya dosa-dosa lalai kami. Manakah satu yang tidak terlepas dari kami ya Allah? Terkadang memang sudah menjadi keadaan bagi kami ya Allah, sering rebah dan sering jatuh dan sering kami bangun, kami jatuh lagi ya Allah. Wahai Tuhan yang maha kasihan belas, janganlah Engkau terus biarkan kami dalam keadaan begini. Bangkitkanlah jiwa kami dan Kau bangunkanlah kami di saat kami jatuh ya Allah. Dan Kau bimbinglah kami di saat kami mulai berjalan ya Allah. Dan Kau bimbinglah kami ya Allah di saat kami mulai melangkah ya Allah. Dan jadikan langkah-langkah kaki kami ini tiada lain melainkan menuju kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan yang maha mengetahui kelemahan kami, sungguh kami ini ya Allah, sungguh kami ini ya Allah sering lalai dalam melakukan ketaatan. Dalam ibadah kami tidak beroleh dengan khusyuk ya Allah. Dalam ibadah kami, hati kami sering menerawang ya Allah. Maka ya Allah kami mohon ya Allah, jangan jadikanlah ya Allah diri kami dihina. Jangan jadikanlah diri kami ini ya Allah jauh denganmu. Jangan jadikan diri kami ini ya Allah dihinggap dengan kemuliaan dan kesucian diri ya Allah. Ya Allah kami mohon padamu ya Allah, pada malam ini ampunkan dosa-dosa kami. Berikan kekuatan kami untuk terus tetap mendapat taubat denganmu ya Allah, mendapat makam taubatan nasuha di sisimu ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Mereka juga ya Allah tidak pernah terlepas dari dosa dan kesalahan ya Allah. Namun muliakanlah mereka, maafkanlah mereka ya Allah. Angkatlah kedudukan mereka ya Allah. Mereka lah guru kami ya Allah, yang mengajar kami mengenalmu ya Allah. Maka ampunkan dosa mereka ya Allah. Ampunkan dosa guru kami ya Allah. Ampunkan dosa para guru kami ya Allah, yang telah mendidik kami mengenalmu dan beribadah padamu ya Allah. Ampunkan dosa pasangan kami, suami isteri ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah.
Ampunkan dosa adik-beradik kami, sahabat handai kami, jiran tangga kami, dan ampunkan seluruh jemaah surau SPJ kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafur. Ya Allah, ya Ghafur. Ya Allah, ya Ghafurun Karim. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Mulia. Ampunkan dosa-dosa kami dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, demikian yang dapat sama-sama kita mengambil ibrah, peringatan daripada kalam-kalam hikmah para aulia, khusus daripada kalam hikmah guru kami ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kelapangan waktu dan juga Allah Ta'ala melorongkan kita di rumah-rumah cahaya ataupun di titik-titik cahaya, yakni di surau masjid kita ini, yang menjadi tempat untuk kita dapat menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. InsyaAllah. Mohon maaf banyak daripada saya dan telah mengalami kekurangan. Semoga Allah Ta'ala menemukan kita di masa-masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.